surat 217. InsyaAllah. Ada masalah ke tak ada? Okay, semua nampak gambar jelas, suara jelas InsyaAllah. Saya lupa tanya dia. Ni kita sambung balik dalam bacaan ni. Golongan Arisiyin. Arisiyin ni kita dah sebut itu, iaitu ambil sikit dari sini lah. Daripada muka surat 216 yang ke nombor 4 ni, iaitu Imam At-Tahawi menukilkan bahawa golongan Arisiyin ialah golongan yang dikaitkan dengan seorang yang bernama Arus. Golongan ini mentauhidkan Allah dan mempercayai kenabian Nabi Isa AS. Mereka juga percaya akan kandungan kitab Injil dan tidak dapat menerima beberapa kepercayaan orang-orang Kristian. Berdasarkan pendapat keempat ini, Herakl mungkin termasuk dalam golongan Arisiyin. Sebab dalam hadis, dalam matan disebut macam tu. Kebetulan pula beliau merupakan pemerintah semasa. Jika beliau tidak menerima Islam, pengikut-pengikutnya juga tidak akan menerima Islam. Mungkin juga golongan Arisiyin itu menetap di wilayah dikuasai Herakl. Sebagaimana kebiasaan, kebanyakan rakyat jelata itu mengikut agama rajanya. Maka golongan itu juga mengikut rajanya. Jadi mengikut Imam At-Tahawi, boleh jadi golongan Arisiyin telah pun mengetahui tentang pengutusan Nabi yang terakhir sebelum Herakl lagi. Tapi mereka tidak mahu beriman dengannya. Dengan itu, keimanan mereka kepada Nabi Isa terbatal dengan sendirinya kerana Nabi Isa lah yang menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Nabi terakhir itu. Bila mereka tidak percaya kepada Nabi terakhir, berarti mereka juga tidak percaya kepada Nabi Isa AS dan berdosalah mereka. Maka maksud kata-kata Nabi SAW, fa inna alaika ismul arisiyin, ialah anda juga menanggung dosa seperti mana dosa yang ditanggung oleh golongan Arisiyin. Jadi ini saya huraikan sikit lah secara ringkas. Kita ulang sikit ni. Bila orang yang percaya kepada Nabi Isa, adakah dia dikira mukmin bila dia mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW? Jawapannya tidak. Walaupun dia percaya dengan kitab dia kata dia percaya dengan Nabi Isa, dia percaya dengan hari akhirat sekalipun, tapi dia kira kafir. Sebab apa? Sebab mereka telah menolak satu perkara daripada yang disampaikan oleh Nabi Isa, iaitu benda yang disampaikan oleh Nabi Isa, iaitu Nabi akhir zaman. Bila Nabi Isa sampaikan yang ada Nabi akhir zaman akan diutuskan dan juga menyampaikan wahyu yang sama seperti Nabi Isa AS, bila dia tak percaya, maksudnya dia adalah kafir juga. Jadi bayangkanlah, walaupun dia percaya benda lain, tapi tak percaya satu benda je daripada Nabi Isa sampaikan, kira kafir. Jadi begitulah kita pun sama juga. Kalau dalam Islam ni, kalau kita ni tidak percaya kepada satu je perkara daripada Al-Quran, walaupun semua benda kita buat, tapi tak percaya satu benda je daripada Al-Quran, kita dikira kafir. Jadi tidak ada 90% mukmin, 10% tidak ada dalam Islam, semua sekali. Tolak satu, tolak semua. Okey, sambung lagi. Yang kelima, Arisiyin adalah raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang membawa rakyat jelatanya kepada agama-agama yang salah dan sesat. Jadi maksud kata-kata Nabi SAW itu, jika anda berpaling, maka anda akan berdosa seperti mana raja-raja dan pemimpin-pemimpin, iaitu Arisiyin. Jadi pendapat kelima ni, dia kata Arisiyin ni maksudnya tak kisahlah, raja yang membawa rakyat dia kepada kesesatan, dia panggil Arisiyin. Itu yang kelima. Yang keenam, yang dimaksudkan dengan Arisiyin ialah pemungut-pemungut cukai. Al-Laith bin Sa'ad menukilkan daripada Yunus bin Yazid bahawa Arisiyun ialah Al-Ushariyun, ataupun pemungut-pemungut cukai. Jadi kalau maksud ni dipakai, maksudnya ancaman dosa dengan azab yang dahsyat lah, sebab orang yang mengungut cukai akan mendapat dosa dengan azab yang dahsyat. Yang ketujuh, Arisiyin adalah golongan petani dan peladang. Saya ikut pendapat pertama juga, tapi golongan petani dimaksudkan Nabi oleh orang-orang Majusi. Ini kita ulang sikit. Maksudnya kalau Nabi SAW kata, kalau kamu tidak beriman, maka kamu tidak ada kelebihan sebagai ahli kitab lagi. Sebab selepas kebangkitanku, iaitu kebangkitan Nabi Muhammad, kalau kamu berpaling daripada Islam, tidak menerimanya, kamu juga akan menjadi ahlul batil seperti mana orang Majusi. Sebab Arisiyin ni, kalau ikut pendapat ketujuh ni, orang Majusi. Yang ke-8, dalam setengah riwayat, di tempat perkataan Arisiyin disebut perkataan Rukusiyin. Jadi Rukusiyah ni satu agama, di antara agama Nasraniyah dan juga Sabi'ah. Dia dianggap golongan yang tersesat daripada agama ajaran Nasrani yang sebenar. Jadi fa inna alaika ismur rukusiyin. Jadi Nabi SAW nak mengingatkan Herakl yang kalau dia menolak dakwah Nabi, maka dia seperti golongan yang sesatlah daripada agama Nabi Isa AS, iaitu rukusiyin. Jadi hadis yang ketujuh ni menunjukkan bahawa
kalau seseorang pemerintah memilih sesuatu perkara yang baik atau menganjurkan sesuatu kebaikan dan dia dituruti oleh rakyat jelatanya, maka dia juga akan mendapat pahala yang sama seperti mana yang diperoleh oleh rakyat jelata. Jadi beratlah sebenarnya tanggungjawab pemimpin ni. Sebab pemimpin ni dia bukan semudah-mudah untuk kita kata macam senanglah saya jadi pemimpin ni. Dia tak mudah macam tu. Dia kalau dia tak terima satu-satu satu-satu kebaikan, rakyat dia pun tiru dia, jadi dia tanggung semua dosa rakyat dia. Manakala kalau dia terima satu-satu kebaikan, rakyat dia pun ikut dia, tiru dia, dia dapat pahala semua orang. Jadi berat sebenarnya jadi pemimpin ni. Sebab tu orang yang ada kuasa, orang yang ada kedudukan, orang yang ada tanggungjawab amanah ni kena jaga-jaga. Sebab dia ni akan menyebabkan ramai orang ikut dia. Jadi kena jaga-jaga. Macam saya tak ada masalah lah, saya ustaz kecil je. Tapi kalau orang yang ada kuasa ni, orang yang ada jawatan ni kena jaga-jaga, kena hati-hati. Sebab ramai orang yang akan mengikut dia. Okay, ni hadis yang ke-7 ni, kelebihan ataupun kepentingan hadis yang ke-7 ni mengingatkan tentang perkara itu. Okay, sambung lagi. Kita sekarang di muka surat 218. Okay, kita baca sikit daripada matan dia. Nak kena patah balik jauh ni matan dia. Okey, matan dia di sini di muka surat 216. Ini matan dia. Teks hadis dia. Jadi itu dia, jika anda berpaling, sesungguhnya dosa golongan Arisiyin. Ini nombor 109 tadi, dah baca habis dah, minggu lepas pun sama. Kelas yang lepas pun sama. Akan ditanggung oleh, kita sampai ke muka surat 218 sama dia. Akan ditanggung oleh anda, nombor 110. Okey. Terjemahan yang diberikan ini adalah berdasarkan perkataan ism pada sabda baginda Nabi SAW, fa inna alaika ismul arisiyin. Jadi kita terjemahkan ikut lafaz yang ni lah, teks yang ni, fa inna alaika ismu, dosa. Menjadi khabar muakhar bagi inna dalam keadaan perkataan ism menjadi mansub kerana dibuang harf khafad. Ini fa inna alaika ismal arisiyin. Kalau kita kata fa inna alaika isma baris atas jadi khabar kepada inna, mansub binaz'il khafid. Dia mansub kerana dibuang huruf khafid, iaitu sepatutnya diterjemahkan maka anda akan menanggung dosa seperti yang ditanggung oleh golongan arisiyin. Kerana sabda itu mengandungi takdir seperti berikut, fa inna alaika isman. Jadi sepatutnya inna isim dia isman ka ismi ataupun misla ismi. Isman ka ismi ataupun isman misla ismil arisiyin. Jadi dia hazaf, bila dia hazaf ni semua ni, isman dengan misla ni, dia jadilah fa inna alaika isma mansub, walaupun dia jadi sepatutnya apa nama ni, kalau kita baca khabar muakhar ismu, fa inna alaika ismu baris depan, tapi dia jadi mansub kalau dia naz'il khafid. Maksudnya kita padam apa yang sepatutnya ada ni, ka ni. Sepatutnya ada ka ni, nanti padam. Jadi terjemahan yang kedua ni sesuai dengan beberapa pendapat yang telah diberikan tadilah, daripada berapa 10 pendapat tadi tu kan. Jadi ini cerita tentang bahasa Arab sikit. Okey. Sambung balik. Wahai ahli kitab. Ni ayat Quran bila ada lambang macam ni, maksudnya ayat Quran. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah selain dari Allah dan tidak mempersekutukan dengannya, dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan jika mereka berpaling, maka katakan, bersaksilah bahawa kami adalah orang-orang Islam. Ni Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran secara terus je Nabi baca macam tu, tak sebut pun ini Allah kata, tak sebut. Yang ke-110 ni, yang ke-110 pula, yang ke-111 ni, ni contoh iktibas di dalam hadis. Iktibas ni maksudnya menukilkan ataupun quote, dalam bahasa orang putih sebut quote. Bila kita quote sesuatu, potongan hadis ini sebenarnya adalah petikan daripada firman Allah. Kalau kita tengok sebenarnya yang Nabi baca tu, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ayat yang ke-64 surah Ali Imran. Jadi maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, inilah maksud dia, terjemahannya ni. Apa yang tidak tersebut dalam ayat ni hanyalah perkataan qul. Jadi bila tak sebut qul, ni maksudnya qul. Qul ni kalau kita terjemahan ni dia, katakanlah wahai Muhammad ni. Jadi dalam hadis ni Nabi terus dia baca. Ni mata, dia punya mata dia. Wahai ahli kitab, tak sebut pun katakanlah wahai Muhammad, tak sebut.
Jadi terus sebut wahai ahli kitab, dia terus dia pergi kepada selepas kul. Selepas kul. Jadi apa yang tidak tersebut hanyalah perkataan kul. Petikan tersebut dalam ilmu balaghah dipanggil iktibas. Bila kita petik sesuatu daripada Al-Quran ataupun daripada mana-mana kata-kata orang lain lah, dia panggil iktibas. Kalau kita petik, dia panggil iktibas dalam ilmu balaghah. Di dalam setengah nuskhah Sahih Bukhari, terdapat wa sebelum ya ahlul kitab. Dalam setengah lain tidak terdapat perkataan wa. Jadi sebelum ya ahlul kitab ni, wa ya ahlul kitab. Jadi ada dua persoalan. Bila ada dua persoalan yang mungkin bermainlah dalam pemikiran kita. Soalan pertama, kalau dalam Al-Quran tidak ada perkataan wa, kenapa Nabi sebut wa? Wa ya ahlul kitab. Dan kalau tidak ada wa, kenapa pula tidak disebutkan kul? Sedangkan dalam Quran kita baca ada kul. Jadi itu soalan yang pertama lah. Maksudnya perkataan yang dibuang ataupun perkataan yang ditambah. Itu persoalan yang pertama. Boleh ke? Persoalan yang kedua, boleh ke, betul ke? Itu soalan yang pertama lah. Soalan yang kedua, bukankah ayat berkenaan turun sehubungan dengan kedatangan rombongan Nasara Najran ke Madinah? Menurut Ibnu Ishaq ni yang sirah Nabi tu kan. Ibnu Ishaq dan juga lain-lain, 80 ayat di permulaan surah Ali Imran, termasuk ayat tadi 64, turun sehubungan dengan kedatangan rombongan Najran ke Madinah. Dan datangnya rombongan itu pada tahun yang ke-9 Hijrah. Penduduk Najran juga merupakan ahli kitab dari kalangan orang-orang Kristian yang mula-mula sekali membayar jizyah kepada pemerintah Islam di Madinah. Hukum membayar jizyah baru bermula setelah turunnya firman Allah dalam surah At-Taubah yang berikut. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ini terjemahan ayat surah Taubah 29 ni. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan kitab, iaitu orang Yahudi dengan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah dalam keadaan taat dan merendah diri. Ini surah Taubah ayat 29. Jadi ayat ni turun tahun yang ke-9 selepas selesai berlakunya pembukaan Mekah. Kalau macam tu, bagaimana Nabi telah menghantar surat yang mengandungi ayat 64 surah Ali Imran ni kepada Hirak pada tahun yang ke-6 ataupun permulaan tahun yang ke-7, sedangkan ayat itu belum diturunkan lagi kepada baginda. Jadi jawapan kepada soalan pertama dulu. Maksudnya ayat Quran dia tak ada wa, Nabi baca ada wa. Dalam Quran mushaf yang kita baca sekarang ni tidak ada wa, Nabi baca wa. Ataupun dalam mushaf ada kul, Nabi tak baca kul. Jadi soalan ni kenapa ni? Ada salah satu yang salah ke? Yang kita baca ni salah ke? Ataupun dalam hadis ni salah ke? Okey, jadi ada beberapa jawapan kepada persoalan pertama yang diberikan oleh para muhaddisin dan juga mufassirin. Muhaddisin, ulama hadis, mufassirin, ulama tafsir. Jadi antaranya yang pertama, ayat yang ke-64 surah Ali Imran tersebut dalam hadis ni adalah sebahagian daripada cerita Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas. Jadi kena ingatlah, hadis yang kita baca ni adalah cerita Abu Sufyan kepada Ibnu Abbas. Ada kemungkinan beliau, iaitu Abu Sufyan tu, terlupa bahagian tu. Mungkin juga beliau tidak ingat 100% tertib setiap patah dialog yang telah berlaku di antara Hirak ketika meriwayatkan kepada Ibnu Abbas beberapa tahun kemudian. Beliau seolahnya berkata dalam surat itu tersebut begini-begini dan tersebut juga firman Allah ya ahlal kitab hingga ke akhir ayat. Dalam keadaan ini, wa yang tersebut dalam ya ahlal kitab tu sepatutnya dianggap sebagai sebahagian daripada kata-kata Abu Sufyan dan bukan yang sebenar-benarnya ditulis oleh Nabi. Ini pendapat yang pertama lah. Maksudnya Abu Sufyan yang lupa ataupun Abu Sufyan yang tambah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yang tersebut dalam ya ahlal kitab ni adalah waw al-ataf. Ma'tuf alaihi la ad'uka. Yang tersebut sebelum tu dan ma'tufnya pula mahdzuf. Takdir ibaratnya adalah seperti berikut. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam wa aqulu laka wa li atba'ika imtithalan liqaulillahi ta'ala ya ahlal kitab. Jadi kita akan terjemahkan seolah-olah macam disebut nama macam ni. Ayat dia macam ni. Sesungguhnya aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyerumu kepada Islam dan aku berkata kepadamu dan pengikut-pengikutmu sebagai menjunjung firman Allah ya ahlal kitab hingga ke akhir ayat. Ni pendapat yang kedua lah. Jadi terjemahan dia macam ni. Aku menyerumu kepada Islam dan aku kata kepada kamu dan juga pengikutmu sebagai menjunjung ataupun sebagai mengikut, mematuhi perintah Allah ya ahlal kitab. Sampai ke akhir ayat. Jadi takdir dia begitulah. Ditakdirkan begitu. Al-Qadhi Iyad menyebutkan bahawa dalam riwayat Al-Asili
dan juga Abi Dhar, tidak ada wa sebelum ya ahlul kitab. Dalam keadaan ini firman Allah ya ahlul kitab tu di'irabkan sebagai bayan bagi sabda Nabi bi di'ayatil Islam. Jadi kalau kita i'rab ni kan, inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Apa itu di'ayatil Islam? Ya ahlul kitab. Macam itulah bayan panggil ataf bayan. Yang ketiga, sebagaimana telah disebutkan sebelum ini bahawa petikan firman Allah dalam surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan iktibas. Iktibas ni apa? Petikan kan? Petikan. Kita petik. Kita quote sesuatu kata-kata orang ataupun quote daripada Quran. Macam saya bila saya bercakap tiba-tiba saya petik ayat Quran. Itu namanya iktibas. Dalam iktibas, apa-apa yang dipetik tidak semestinya 100% sama dengan ibarat asal. Jadi konsep iktibas dalam bahasa Arab, bila kita petik sesuatu tak semestinya kita kena ambil sebiji 100% sama. Dianggap tidak salah mengubah sedikit sebanyak kandungan asalnya atau mengurang dan menambahkan sepatah dua perkataan dengan syarat masih dapat dikesan ayat itu sebagai petikan. Maksudnya orang boleh agak ini bukan kata-kata dia ni, ini kata-kata Allah ataupun ini daripada ayat Al-Quran ataupun daripada hadis. Macam tu bila diiktibas. Contohlah macam saya tengah cakap-cakap, lepas tu saya kata innallaha sami'un basir. Macam ini bunyi macam ayat Quran macam tu lah. Jadi orang tahu tu iktibas. Jadi bila iktibas tak semestinya saya sebut ayat tu penuh daripada mula ayat tadi. Biasanya innallaha sami'un ni duduk di belakang ayat kan, di hujung ayat. Jadi kepala ayatnya mana? Saya tak sebut. Jadi macam itulah. Ini persoalan yang pertama. Jadi senang faham. Iktibas ni tak ada masalah. Bila kita petik, ikutlah kita nak petik penuh, tak penuh, nak tambah perkataan, buang sikit. Yang penting orang boleh tahu ini iktibas, bukannya kata-kata saya sendiri. Jawapan kepada persoalan yang kedua, beberapa jawapan yang diberikan oleh para muhaddisin, ulama hadis dan juga mufassirin, ulama tafsir kepada persoalan yang kedua. Antaranya ialah, jadi macam mana? Ayat ni dah turun pada tahun ke-6 ke ataupun tahun ke-9 baru turun? Ayat yang Nabi bacakan ataupun Nabi hantarkan dalam surat ni kan. Mungkin yang pertama pendapat pertama, mungkin ayat yang ke-64 surah Ali Imran turun 2 kali. Ni pendapat pertama. Mungkin ayat surah Ali Imran tu turun 2 kali. Sekali sebelum atau tidak lama selepas berlakunya peristiwa perjanjian damai Hudaybiyah dan sekali pula selepas pembukaan Mekah. Walaupun Al-Hafiz Ibn Hajar menganggap jawapan ini agak tidak munasabah. Jadi ini pendapat pertama lah, walaupun Ibn Hajar dia kata tak munasabah lah pendapat ni. Tapi tak apa, ada pendapat. Kita sebut. Yang kedua, yang kedua, 80 ayat di permulaan surah Ali Imran yang dikatakan turun sehubungan dengan kedatangan rombongan Nasara Najran ke Madinah pada tahun yang ke-9 Hijrah itu, pada hakikatnya adalah satu kekeliruan. Jadi pendapat kedua dia kata, yang kata 80 ayat daripada surah Ali Imran ni, cerita pasal Nasara Najran ni, ini keliru, pendapat yang keliru. Dia kata macam tu. Yang sebetulnya tidak sampai 80 ayat. Ayat yang ke-64 tak termasuk dalam ayat yang diturunkan pada tahun yang ke-9. Maka ia telah diturunkan sebelum atau tidak lama selepas perjanjian Hudaybiyah lagi. Jadi kata-kata Ibnu Ishaq dan orang-orang yang sama seperti Ibnu Ishaq bahawa 80 ayat lebih iaitu bid'un wa thamanin di permulaan surah Ali Imran diturunkan pada tahun yang ke-9 Hijrah sehubungan dengan kedatangan rombongan Nasara Najran ke Madinah itu tidak mahfuz dan juga waham. Ataupun kita kata pendapat yang lemah lah. Jadi pendapat Ibnu Ishaq yang mengatakan ataupun yang setuju dengan Ibnu Ishaq yang kata sebenarnya 80 ayat tu turun pada tahun yang ke-9 itu pendapat yang waham. Tidak mahfuz. Tidak mahfuz ni maksudnya tidak bertentangan lah dengan pendapat yang mahfuz. Okay. Pendapat yang ketiga, ini untuk persoalan kedua tadi persoalan macam mana ayat ni turun lambat lagi, macam mana Nabi dah tulis dalam tahun ke-6 dah tulis dah. Yang ketiga, pendapat ketiga, mungkin juga rombongan Najran telah datang ke Madinah 2 kali. Sekali sebelum berlakunya peristiwa perjanjian damai di Hudaybiyah dan sekali pula pada tahun yang ke-9. Jadi ayat ke-64 ni diturunkan sehubungan dengan mereka sebelum perjanjian Hudaybiyah lagi. Peristiwa mubahalah yang tersebut dalam ayat yang ke-62 itu, surah yang sama, mungkin juga telah berlaku pada kedatangan pertama. Jadi ini pendapat yang ketiga. Maksudnya lebih kurang lah macam pendapat pertama yang kata 2 kali ayat ni diturunkan. Tapi dia kata rombongan Najran tu 2 kali datang. Pendapat yang keempat, ketika Nabi SAW mengutuskan surat pertamanya kepada Hirakl, ayat yang ke-64 tu, surah Ali Imran tu belum turun lagi. Tetapi sebagai ilham daripada Allah, ayat tu telah pun terkeluar dari mulut baginda dan dituliskan dalam surat kepada Hirakl. Jadi ini pun sama. Dia kata ayat tu tak turun lagi.
Ayat tu tak turun lagi. Tapi Allah telah mengilhamkan kepada Nabi. Untuk Nabi tahu dah ada ayat ni. Beberapa lama kemudian diturunkan oleh Al-Quran oleh Allah sebagai wahyu Al-Quran sesuai dengan apa yang telah diilhamkan kepada baginda Nabi sebelum itu. Keadaan ini dipanggil muwafaqah, iaitu kesesuaian kata-kata atau ungkapan seseorang dengan Al-Quran yang diturunkan kemudian. Maksudnya kalau contohlah, seseorang tu dia berpendapat begini, tiba-tiba turun ayat Quran selepas dia dah ada sebut dah pendapat tu, tiba-tiba turun ayat Quran yang menyokong pendapat dia. Jadi dipanggil muwafaqah. Jika apa yang disebutkan oleh Umar sebelum diturunkan beberapa ayat Quran dan kemudian turun ayat-ayat Quran tu lafaznya betul-betul sama atau hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, maka apa peliknya kalau berlaku kepada Nabi. Jadi ada dalam riwayat sahih muwafaqat Umar. Maksudnya Umar ni dia ada banyak muwafaqat. Ada kitab khas sebab tu ada namanya muwafaqat Umar. Khalifah yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ni, antara 10 orang yang dijamin syurga ni, ada kitab khas kita yang Umar ni dia memang ada banyak muwafaqat. Maksudnya benda pendapat-pendapat Umar ni dia sebut begini, tiba-tiba turun ayat Quran yang menyokong pendapat Umar tu. Jadi kalau Umar kita boleh terima, dia ada muwafaqat, apatah lagi Nabi. Jadi tu jawapan dia. Nabi pun ada muwafaqat juga. Bukannya Umar je. Jadi tu jawapan yang seterusnya. Terdapat antaranya ialah ayat hijab, ayat tentang tawanan perang, tawanan perang Badar, dan ayat larang Nabi solat jenazah orang munafik. Ni semua Umar dah bagi pendapat tu dulu sebelum ayat Quran turun, mengiyakan pendapat Umar radhiyallahu anhu. Itu pendapat yang keempat lah. Ni jawapan yang keempat untuk persoalan yang kedua. Jawapan yang kelima, ramai juga para ulama tidak bersetuju dengan pendapat yang keempat tadi, yang kita kata muwafaqah ni. Kerana kalau begitu, bererti ayat ke-164 surah Ali Imran ni, ketika diutuskan oleh Rasulullah SAW kepada Hirak, masih belum merupakan Al-Quran. Sedangkan hampir semua ulama termasuk Imam Bukhari mempercayai ia adalah ayat Quran. Kan kita kan tulis dalam tanda tadi tu, tanda lambang macam ni kan. Ni, lambang berbunga ni. Bila sebut lambang berbunga ni, maksudnya kita kata ini ayat Quran ni. Nabi sedang membaca ayat Quran ni. Tapi kalau ikut pendapat yang keempat tu, dia kata ni bukan ayat Quran lagi. Ni baru muwafaqat Nabi. Maksudnya yang kata-kata Nabi yang kemudian baru turun sebagai Quran. Okey. Jadi pendapat yang kelima dia menolak pendapat yang pertama, pendapat yang keempat tadi. Sebab ulama hampir semua termasuklah Imam Bukhari kata ini ayat Quran dah ni. Malah mereka mengeluarkan hukum tentang keharusan memegang, menanggung dan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwuduk atau berjunub atau berhaid, berpandukan kepada hadis Hirakl. Bahkan ini pun satu hal, ulama-ulama dia berbincang tentang keharusan memegang mushaf Al-Quran tu, yang ayat-ayat Quran, kertas-kertas yang ada mengandungi ayat Quran ni, antara hujah dia adalah hadis Hirakl ni. Jadi Nabi hantar surat kepada Hirakl. Dalam surat tu ada ayat Quran. Bila Nabi hantar surat tu menunjukkan, dia kata Nabi tak pesan pun kepada Hirakl suruh ambil wuduk dulu ke, mandi wajib dulu ke. Jadi begitu. Jadi ulama banyak menggunakan hadis ni. Jadi menunjukkan kata mereka menerima ayat ni telah menjadi ayat Quran. Kalau kata dia muwafaqat Nabi, tak, bukan ayat Quran lah. Okay. Alasannya kerana Hirakl tidak lebih baik dan lebih mulia daripada orang Islam. Maksudnya kalau orang Islam pun tak boleh pegang Quran, apatah lagi Hirakl. Hirakl tidak lagi mulia daripada orang Islam. Kalau Nabi SAW tidak memperdulikan Hirakl yang semestinya tidak berwuduk dan tidak mengangkat hadas besar, memegang dan membaca Al-Quran, iaitu ayat tadi, maka orang-orang Islam yang tidak berwuduk ataupun dalam keadaan berjunub atau datang bulan itu lebih-lebih lagi lah boleh memegang dan membaca Al-Quran. Lantaran baginda SAW pernah bersabda, Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Nabi SAW pernah tegurlah seorang sahabat tu, dia kata, Nabi tegur, Nabi kata subhanallah. Subhanallah ni ungkapan bila terkejut ataupun salah. Ada benda-benda salah kita sebut subhanallah. Bukan apa nama, bila kita nampak benda indah-indah kita ni orang Melayu nampak benda indah-indah subhanallah cantik. Tak, sebenarnya subhanallah ni nampak benda yang salah. Sebab tu dalam solat kita sebut subhanallah kalau imam tu salah. Sebab kita nampak benda yang salah, kita mensucikan Allah daripada kesalahan. Subhanallah. Nabi pernah tegur sahabat tu, ditanya tentang memegang orang Islam. Kena basuh tangan tak? Atau memegang jenazah orang Islam, kena basuh tangan tak? Nabi kata subhanallah. Orang mukmin tu tidak najis. Jadi kalau orang mukmin tidak najis, apatah lagi kenapa orang mukmin tak boleh pegang Quran? Apatah lagi kalau orang tu Hirakl,
dia kafir. Kalau dia kafir, kenapa dia boleh pegang pula? Jadi persoalan. Okay, habis cerita tentang persoalan, jawapan kepada persoalan yang kedua. Okay. Kita masuk sikit tajuk lain, iaitu antara prosedur dan juga adab surat menyurat. Daripada hadis ini, para ulama juga menyimpulkan bahawa antara adab menulis surat rasmi ialah dengan mendahulukan nama pengirim terlebih dahulu. Jadi Nabi ni sebut apa? Min Muhammadin, kan? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Nah, surat inilah surat dari Muhammad. Maksudnya sebut nama siapa yang hantar dulu. Jadi ramai ulama kata kalau surat kiriman rasmi sebut nama pengirim dulu, kan. Walaupun demikian, terdapat ramai kalangan ulama yang tidak menetapkan prosedur demikian. Jadi ramai juga ni benda penulisan ni benda dunia lah. Dunia ni ada ulama kata ikut Nabi, ada ulama kata tak apa, buatlah macam mana adat kita. Justru mereka juga mengharuskan nama penerima ditulis terlebih dahulu. Keharusan sebegini diputuskan oleh mereka berdasarkan contoh-contoh surat para sahabat yang didapati mendahulukan nama penerima dulu terlebih daripada pengirim. Jadi sahabat-sahabat pun ada hantar surat, ada yang tulis nama penerima dulu. Maksudnya kepada siapa-siapa-siapa. Barulah nama pengirim. Inilah surat daripada saya. Macam tu. Itu antara prosedur kita masuk sikit je. Lepas tu, tajuk yang baru. Beberapa prinsip dan adab dakwah dalam surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hirakl. Kalau tadi adab menulis surat, sekarang ni adab dakwah pula. Jadi bila kita berdakwah ni kena ada prinsip, ada adab ni. Tak kira dah dakwah secara menulis, kan. Zaman sekarang ni dakwah bertulis ni semakin berluasa. Semua orang berdakwah melalui tulisan kononnya. Tulis dekat dalam Facebook, tulis dekat dalam media sosial. Jadi bila kita tulis ni, kita kena ingatlah ada prinsip dan juga adab berdakwah. Pada surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hirakl tergambar beberapa prinsip dan adab dakwah. Salah satu prinsip dan adab dakwah yang terpenting ialah surat yang dikirimkan tidak mengandungi sebarang unsur yang membuatkan penerima berasa terkilan. Jadi kita jangan hina dia. Dia nak dakwah dia. Jangan kita letak dalam surat tu benda-benda yang boleh menghina dia menyebabkan dia buang surat tu ataupun dia tak terima daripada mula lagi. Kata nak dakwah, tiba-tiba dakwah tu penuh sindiran, kata-kata, cacian, makian. Jadi menyebabkan pembaca tak baca dah lah. Jadi itu penting dalam kita belajar cara-cara menulis ni. Terutamanya zaman sekarang lah, media sosial ni. Tengok macam mana Nabi. Kalau kita kata saya niat nak berdakwah, dakwah benda kalau kita tulis tu mengata orang je, kan. Mengata orang. Jadi orang terasa. Bila orang terasa tak baca pun, orang terus unfollow. Jadi jaga kita punya laras bahasa tu biar halus je. Sedar-sedar dia dah didakwah dah. Tu. Selepas Bismillahirrahmanirrahim, mula-mula sekali tertulis daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hirakl Maharaja Rom. Nabi tidak menggunakan, Nabi SAW tidak menggunakan untuk dirinya gelaran azim. Dia tak kata pembesar maharaja Islam. Tak. Orang Islam ketuanya adalah aku. Dia tak sebut macam tu. Gelaran itu sebaliknya digunakan untuk Hirakl. Jadi disebut untuk Hirakl, Hirakl ni seorang pembesar. Untuk dirinya, Nabi guna perkataan hamba Allah, Rasulnya. Pada pandangan manusia biasa, biar bagaimana besar dan mulianya gelaran itu di sisi Allah, dia tidak lebih daripada penyataan merendah diri terhadap orang lain semata-mata. Jadi, kita bersamalah kalau nak berdakwah, biar merendah diri. Perkataan Rasulnya juga mengingatkan Hirakl bahawa tugas sebenar Nabi ni hanya sebagai seorang utusan sahaja. Utusan Allah sahaja. Selepas tu apa lagi? Selepas tu dituliskan salam sejahtera kepada orang yang mengikuti petunjuk. Salamun ala manittaba'al huda ataupun assalamu ala manittaba'al huda. Ucapan ini tidak seperti ucapan salam yang diberikan kepada orang Islam. Biasa kita bagi salam kepada orang Islam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini assalamualaikum, assalamu ala manittaba'al huda. Ada orang dia guna ayat ni untuk orang Islam. Betul ke guna sama Islam? Tak, sama Islam guna assalamualaikum terus. Tak payah ala manittaba'al huda. Sebab apa? Sebab Hirakl bukan Islam. Jadi kita boleh beri ucapan salam kepada orang yang mendapat petunjuk. Jadi kita sebut secara umum. Salam ini kepada orang yang mendapat petunjuk. Sebab salam ni dia doa. Salam ni ialah satu doa kepastian bahawa orang tu mendapat kesejahteraan. Dia tak sama macam sebut selamat pagi, selamat petang. Selamat pagi cikgu, selamat petang cikgu. Tu boleh lah sebab selamat je. Selamat pagi, selamat petang macam tu je. Tapi kalau assalam, ini doakan kesejahteraan akhirat ni. Jadi bila kita doakan kesejahteraan akhirat, hanya layak dapat kesejahteraan akhirat ni orang yang sudah mengaku Allah tu sebagai Tuhan dia. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dia.
Jadi kalau dia tak mengaku, tak mengucap 2 kalimah syahadah lagi, dia tak layak dapat kejahteraan akhirat. Sebab itulah kita tidak menyebutkan salam kepada orang yang tidak Islam. Tapi bila Nabi hantar surat, Nabi sebut Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Siapa yang mengikut petunjuk, dia layak mendapat kesejahteraan. Tu maksud ayat tu. Jadi ayat ni sesuai tak guna kepada orang Islam? Tak sesuai. Sebab orang Islam, dia dapat petunjuk dah. Dia dah layak dah. Bila kita sebut macam tu, seolah-olah macam kita tak yakin pula dia ni dah ikut petunjuk. Jadi kena jagalah. Tu pun satu hal juga. Kadang-kadang orang ni semangat nak ikut Quran lah apa. Dia pun baca ayat Quran ni kepada orang Islam. Tak kena. Okay. Jadi siapa yang mendapat petunjuk daripada ahli kitab, dia layaklah dapat salam tu. Selepas itu tersebut, adapun kemudian daripada itu, amma ba'du. Sesungguhnya saya menyeru kamu kepada seruan Islam. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat dan pasti Allah akan memberi kepadamu pahala 2 kali. Tapi jika anda berpaling, sesungguhnya dosa golongan arisiyin akan ditanggung oleh anda. Sesungguhnya saya menyeru kepada Islam. Ini merupakan dakwah, bukan dakwah. Islamlah kamu merupakan perintah daripada seorang utusan Allah dan juga Nabi yang terakhir. Nescaya kamu akan selamat, pasti akan memberikan pahala 2 kali, merupakan galakan dan pendorongan. Jika anda berpaling, merupakan unggatan dan ancaman, dan sesungguhnya dosa golongan arisi ditanggung oleh anda. Ini adalah akibat daripada berpaling. Jadi ini dalam ni kita gunakan macam mana? Cukup sifat surat ni bila nak berdakwah, surat dakwah, tulisan dakwah. Cukup sifat. Yang pertama, kita dakwah dengan cara seruan. Ajakan. Lepas dah ajak, kita suruh pula. Dia suruh. Yang ketiga, kita bagi galakan, dorongan. Sebut pahala-pahala kan, sebut kebaikan. Bagi benda-benda yang menarik lah. Yang keempat, bagi ancaman, ugutan. Yang terakhir, bagi akibat kalau tak ikut. Tu 5 susunan dalam ayat ni. Okay. Di dalamnya digunakan jika anda berpaling. Dia tak kata jika anda kafir. Jadi Hirakl dia tahu tentang kafir, tak kafir istilah ni kan. Perkataan jika anda kufur atau kafir mungkin menyinggung perasaan dia. Jadi sebut perkataan berpaling. Jadi kita pun sama. Tak betul lagi kita nak dakwah kepada sesama Islam. Jagalah bahasa tu. Ni laju je guna kafir kan. Laju je. Jadi untuk menjinak dan memesrakan Hirakl dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui surat tersebut, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran itu dibawakan. Wahai ahli kitab, kemarilah kamu kepada satu ajaran yang sama kepada antara kami dan kamu. Maksudnya pada dasarnya agama Islam yang kita bawa ni sama saja dengan ajaran kamu. Daripada segi kita semua menerima konsep tauhid, iaitu tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian dari yang lain sebagai Tuhan-Tuhan. Maksudnya kita tak mengambil manusia, makhluk sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itulah ajaran tauhid yang asal yang disampaikan yang disepakati oleh sekalian manusia menurut fitrahnya. Jadi fitrah manusia, dia percaya ada satu sahaja. Esa lah ketauhidan. Okey, sekarang persoalan lah. Sebab dah sebut macam ni, kena ada persoalan lah. Persoalan dia apa? Orang Kristian ni kira ada tauhid ke? Orang Kristian ni kira tauhid ke? Macam mana? Jadi, kemuskilan yang lain, bagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu ajaran yang sama antara kami dan kamu, iaitu kita tidak menyembah selain daripada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Dan sebahagian dari kita tidak mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bukankah orang Kristian dia percaya Allah tu Tuhan, lepas tu dia ada oknum, iaitu ada tiga pembahagian. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan juga Ruhul Kudus. Nabi Isa dia percaya sebagai anak Tuhan. Jadi dia ada syirik lah. Macam mana kita boleh kata dia sama? Macam mana Nabi dan juga ayat Quran dia menyeru kepada kesamaan? Sama ke kita dengan Kristian? Macam mana Al-Quran kata ajaran dia sama sedangkan kita tauhid mereka melakukan kesyirikan kepada Nabi Isa AS? Ada jawapan lah. Jawapan yang pertama diberikan oleh para ulama untuk merungkai muskilan di atas adalah disebutkan dalam Al-Quran merujuk kepada ajaran asal orang Kristian dan juga ahli kitab yang lain. Maksudnya kalau dia beriman dengan Nabi Isa, Nabi Musa, patutnya dia tauhid lah. Yang asalnya patutnya tauhid lah. Sebab semua kitab dari langit, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain ni, ajaran dia ajaran tauhid lah. Suruh tolak kesyirikan. Sama seperti Al-Quran pada asalnya. Cuma kitab selain Al-Quran dipesongkan dan diselewengkan. Sebegitu rupa sehingga ajaran seperti tauhid tu tidak terlepas daripada kejahatan tangan-tangan manusia. Melihat kepada ajaran asalnya, dikatakan satu ajaran yang masih sama antara kami dan kamu.
Pada hari ini pun, kitab-kitab suci yang telah diselewengkan tu, ada lagi saki-baki ajaran tauhid yang asal. Jadi ada beberapa bukti, Maulana bawakan, beberapa bukti ajaran tauhid tu dan juga tolak syirik ni ada dalam kitab Bible yang ada hari ni. Contoh, kita tengok dalam petikan-petikan di bawah. Okay. Nombor 6. Ni contoh satu. Ni kitab ulangan. Nama kitab, nama surah lah. Macam kalau kita ni nama surah. Surah ulangan. Surah yang kelima, ataupun dalam Bible ni yang kelima. Dan juga ayat dia 6 sampai 9. Ayat yang ke-6 sampai ke-9. Ayat yang ke-6, akulah Tuhan. Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Tempat kamu dijadikan hamba. Jangan sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sembahlah aku sahaja. Jadi ayat ni macam ayat Allah lah. Macam ayat Allah dalam Al-Quran. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa sahaja yang ada di langit, di bumi atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud kepadanya dan jangan juga memuja-Nya. Kerana aku Tuhanmu, iaitu Allah lah. Tuhan yang sangat cemburu orang-orang yang memusuhiku, aku hukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempatnya. Jadi inilah dia contoh ayat tauhid. Ada je dalam Al-Quran. Yang kedua, contoh dalam kitab ulangan lagi, ayat yang ke-39. Kitab ulangan, nombor 32 pula. Tadi surah yang kelima, yang ni 32 pula. Lihatlah, akulah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku memati dan menghidupkan. Melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tidak seorang pun dapat melawan. Ini ada dalam Bible. Yang ketiga, contoh ketiga. Dengarlah wahai Israel. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhanmu dengan sepenuh hatimu. Ini dalam kitab ni lah. Dalam chapter ni lah. Yang keempat, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan selain daripadaku. Kitab Isaiah. Ayat yang ke-6. Contoh yang kelima. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa bersamaku? Ini dalam kitab Isaiah. Yang keenam, contoh yang keenam. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, segala langit, dengan segala bala tenteranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, laut dan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu, dan bala tentera langit sujud menyembah kepadamu. Ini dalam chapter ini. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh. Seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan juga orang-orang Saduki bersoal jawab. Dia melihat kepada Yesus telah menjawab soalan orang-orang Saduki dengan baik. Oleh itu dia bertanya kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama di antara semua perintah? Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita dialah Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan juga dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kata-kata Nabi Isa dalam Bible. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahawa dia Esa dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ini dalam Markus, Injil Markus. Yang ke-8, inilah hidup yang kekal, itu bahawa mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Tengok, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi tauhid ada lagi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utuskan. Ini dalam kitab John, dalam Injil John. Yang ke-9, contoh lagi, tentang hal makan daging penyembahan berhala. Kita tahu bahawa berhala tidak menggambarkan sesuatu yang tidak wujud. Kita juga tahu bahawa Tuhan hanya satu, tidak ada yang lain. Sekalipun banyak yang disebut dewa dan Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita Tuhan hanyalah satu, dia Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup. Tuhan hanya satu sahaja, iaitu Yesus Kristus. Kerana dia segala sesuatu diciptakan dan kerana dialah kita hidup. Yang ke-10, contoh yang ke-10, ingatlah hal yang berlaku dahulu kala. Akulah bahawa aku satu-satunya Tuhan
dan tidak ada siapa pun yang sama sepertiku. Okay, habis soalan tentang adakah agama Kristian ni agama tauhid. Tu soalan dia dijawab dengan 10. Tak, ni contoh-contoh ajaran tauhid asal dalam kitab Bible. Bible hari ni lah. Jawapan yang kedua, ini yang tadi kata asal. Ahli kitab asal dia tauhid. Jadi tu jawapan pertama. Jawapan kedua ialah walaupun orang-orang Yahudi dan Nasara itu dalam kenyataannya bukan ahli tauhid, tapi mereka juga dikatakan ahli tauhid. Paling tidak kerana dakwaan mereka. Maksudnya dia mengaku juga dia ahli tauhid. Jadi kita pun panggillah dengan nama yang dia suka, dia mengaku. Kalau kita panggil nama yang dia benci kan, dia tak jadi dakwah dah, dia jadi gaduh. Golongan tersebut mendakwa mereka lah ahli tauhid. Bukan sekadar orang-orang Yahudi dan Nasara sahaja. Orang-orang Hindu yang ada 33 juta Tuhan-Tuhan dewa pun tetap dakwa dia ahli tauhid. Kata mereka Tuhan yang paling besar dan agung cuma satu sahaja. Cuma Tuhan telah memberikan kuasa kepada Tuhan-Tuhan kecil untuk menguruskan perkara-perkara kecil. Kami tidak mengatakan Tuhan-Tuhan kecil itu berkongsi dengan Tuhan yang paling besar, yang paling agung dalam penciptaan langit dan bumi dan perkara-perkara besar yang lain. Kami juga tidak mengatakan Tuhan-Tuhan kecil itu dapat menghalang mana-mana keputusan Allah. Kerana itu kami juga percaya akan keesaan Allah. Jadi ini contoh yang lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-64 surah Ali Imran itu hanyalah berdasarkan dakwaan mereka semata-mata. Maksudnya jangan kamu pandai mendakwa sahaja. Biarlah kamu pandai juga berakidah dan beramal sesuatu sesuai dengan ajaran tauhid. Di mana kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain pada sifat-sifat yang khusus dengannya. Kamu tidak memberi kuasa menghalal dan mengharamkan kepada sesiapa pun, dan kamu juga tidak memberikan roh-roh atau malaikat-malaikat yang lain mempunyai kuasa mutlak dalam perkara-perkara yang diserahkan mereka menguruskannya. Okey. Habis cerita pasal yang ni lah. Jawapan dia. Okey, ni sikit tajuk yang baru, iaitu antara bukti ayat yang ke-64 surah Ali Imran ni merupakan ayat Quran ketika diutuskan kepada Herakl. Jadi tadi kan ada pendapat yang kata dia bukan ayat Quran lagi, dia baru muwafaqat. Jadi antara bukti yang kata dia dah memang ayat Quran. Ni dia. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, di penutup ayat tadi lah. Maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa kesungguhnya kami orang-orang Islam. Mengambil kira surat yang dituliskan kepada Herakl, perkataan tawallaw sepatutnya ditukarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tawallaitum. Dia tunjukkan kepada mereka, tapi mengikut apa yang disebut oleh dalam Al-Quran, baginda tetap menggunakannya dengan sirah jamak muzakkar ghaib. Maksudnya kita kata mereka. Nabi tak kata awak. Nabi tak kata kalau mereka berpaling, maka katakanlah yang kami ni Islam. Jadi Nabi tak sebut, ataupun Nabi tak, Al-Quran sendiri dia tak kata, dan jika kamu, iaitu orang-orang ahli kitab, berpaling, maka macam tu tak sebut jika kamu. Dia gunakan sirah jamak muzakkar ghaib. Maksudnya yang tidak ada di depan mata lah, dia, mereka, itu semua dia panggil jamak muzakkar ghaib. Hal ini membenarkan pendapat ulama yang mengatakan firman Allah itu merupakan merupakan ayat Al-Quran ketika diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl. Ini boleh rujuklah kitab Kashful Bari. Okey, 112 kita baca dulu dia punya ni matan. Matan dia dekat jauh matan dia lagi. Jauh matan dia sebab ni banyak kita pendapat-pendapat kan. Jadi matan dia dekat muka surat sini. Surat 218. Okay, jadi kalau mereka berpaling, maka katakanlah bersaksilah bahawa kami adalah orang-orang Islam. Abu Sufyan berkata, setelah Herakl selesai bersoal apa? Pergi dekat bawah. Ni. Ini tadi dah lepas. Ni sambungan dia. Dengan kami, dan selesai juga membaca surat tersebut, riuh rendahlah majlis dengan suara-suara, orang ramai pula membumbung tinggi. Dia pula ni. Bila
dia baca surat Nabi tu, riuh rendah dalam majlis Hirakl ni. Jadi 112. Kehebatan ilmu Hirakl. Tengok, Hirakl ni dia bukan calang-calang nak jadi raja Rom ni. Rom ni dia empire, dia bukan negara saja, dia empire. Maksudnya dia ada banyak negara. Dia melangkaui banyak negara sampai jadi satu empire. Menguasai 2/3 dunia. Melalui soal jawab di antara beliau dan Abu Sufyan, pengetahuannya tentang ilmu agama dan juga maklumat tentang kenabian amat terserlah. Jadi kita nampak dia ni dah pernah baca dalam Bible, dalam kitab dia, kitab di zaman dia lah. Dah baca dah tentang Nabi Muhammad ni. Jadi dia menunjukkan raja yang pandai baca, raja yang rajin membaca, bukan raja yang duduk saja. Jadi bila dia dapat tahu ni, dia menunjukkan kata dia dah tahu dah maklumat. Bila dia dengar, dia menunjukkan kata dia dah tahu dah. Dengan gaya dia, dengan balasan-balasan dia menunjukkan dia dah tahu dah. Jadi hadis yang ketujuh ni menggambarkan ketinggian ilmu beliau setanding dengan soalan yang akan beliau ajukan dibalas dengan komentar yang bernas oleh beliau. Jadi Abu Sufyan tanya soalan apa pun dijawab dengan bernas. Jawab dengan bernas. Namun susunan soal jawab di antara Hirakl dan Abu Sufyan dalam kitab hadis agak tidak teratur jika dibandingkan dengan susunannya dalam kitab hadis yang sama dibawakan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad nanti. Jadi di mana susunan jawapan adalah ikut tertib soalan. Jadi ni menceritakan sikit sajalah kehebatan kehebatan ilmu Hirakl. Okey. Sambung balik. Kami dikeluarkan. Ketika itu saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, oh hebat betul lah kerja Ibnu Abi Kabsyah. Siapa pula Ibnu Abi Kabsyah? Ataupun Abu Kabsyah. Siapakah Abu Kabsyah? Ibnu Abi Kabsyah anak kepada Abi Kabsyah. Yang dimaksudkan oleh Abu Sufyan ialah Nabi SAW. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab apabila hendak menyatakan perasaan tidak senang hati terhadap seseorang ataupun dia nak mengaibkan seseorang. Ini budaya Arab lah. Budaya Arab, kalau dia tak senang hati dengan seseorang ataupun memang dia niat nak mengaibkan orang tu, maka akan dikaitkan dengan nenek moyang yang tidak dikenali. Supaya tidak nyata kebesaran dan kemuliaannya. Siapa sebenarnya Abu Kabsyah ni? Jadi dia sebut Nabi ni anak Abu Kabsyah. Siapa dia lah Abu Kabsyah ni? Jadi ada beberapa pendapat ulama mengenai siapakah Abu Kabsyah. Di bawah ini dikemukakan pendapat-pendapat ulama-ulama tu lah. Yang pertama, ahli kaji keturunan, iaitu dalam bahasa Arabnya sebut ahli kaji nasab, nisbah keturunan ni, nasab. Iaitu Abul Hasan Al-Jurjani. Dia berpendapat Abu Kabsyah ialah Datuk Wahab, iaitu ayah kepada Aminah, ibunda Nabi SAW. Aminah binti Abdul Wahab, datuk kepada Wahab. Itulah Abu Kabsyah. Pendapat kedua dia kata Abu Kabsyah ialah datuk sebelah ibu bagi datuk Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Maksudnya keturunan nenek dari sebelah Nabi lah, belah Nabi. Jadi isteri kepada Abdul Muttalib. Yang ketiga, Abul Fatah Al-Azdi dan juga Ibnu Makula berpendapat Abu Kabsyah ialah kunyah, nama panggilan bagi bapa susuan Nabi SAW. Nama sebenarnya ialah Al-Harith bin Abdul Uzza. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ibnu Qutaibah Al-Khattabi Ad-Daruqutni berpendapat Abu Kabsyah adalah nama panggilan bagi seorang lelaki yang tidak mahu menyembah berhala seperti orang-orang Quraisy. Tidak juga mahu sebaliknya ia memilih untuk menyembah binatang syi'ran. Oleh kerana Nabi SAW tidak mahu menyembah berhala, maka orang-orang kafir Quraisy menyerupakannya dengan Abu Kabsyah. Padahal baginda tidak menyembah binatang syi'ran seperti Abu Kabsyah. Abu Zubair dan juga Bakar juga berpendapat sama dengan mereka. Beliau bahkan menyebutkan nama sebenar Abu Kabsyah. Nama sebenar Abu Kabsyah menurutnya ialah Wadz bin Amir bin Ghalib. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, Abu Kabsyah ialah kunyah, nama gelaran bagi Wahab, iaitu datuk baginda SAW sebelah ibu dia. Jadi maksudnya Abu Kabsyah ni kunyah gelaran bagi Wahab lah, ayah kepada Aminah. Tadi kata datuk ni ayah pula, pendapat yang kelima. Pendapat keenam, Ibnu Makula menukilkan satu lagi pendapat bahawa Abu Kabsyah itu adalah kunyah dan nama gelaran bagi ayahnya kepada Halimah. Halimah yang menyusukan Nabi daripada perkampungan Bani Sa'ad tu kan. Jadi ayah dia gelaran dia Abu Kabsyah. Yang ketujuh, Abu Kabsyah ialah datuk sebelah ibu atau sebelah bapa bagi Halimah, iaitu ibu susuan Nabi lah. Biar siapa pun sebenarnya Abu Kabsyah itu, maksud Abu Sufyan
menyebut Rasulullah dengan demikian tidak lain untuk menyatakan tidak senang hatinya kerana kepopularan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat sehingga Maharaja Rom pun dah rasa terancam. Dan juga dah tahu dah cerita tentang Nabi Muhammad ni sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lagi. Jadi terancam lah. Sebab itulah digunakan nama Abu Kabsyah ni nak bagi dia nampak hina balik. Tu pendapat yang ke-7. Okey, yang terakhir ya. Sehingga raja-raja anak-anak orang yang berkulit kuning pun takut kepadanya. Siapa pula berkulit kuning? Yang dimaksudkan orang Arab, bila orang Arab dia akan panggil orang Rom ni berkulit kuning. Kenapa dia panggil orang Arab ni orang Arab panggil orang Rom kulit dia kuning? Ni ada pendapat-pendapat ulama juga. Ibnul Ambari dia kata moyang mereka yang bernama Rom bin Aish telah berkahwin dengan puteri Raja Habsyah. Hasil perkahwinan itu beliau mendapat anak-anak yang berwarna antara putih dan hitam. Kerana beliau dikatakan Asfar, orang yang kuning. Ataupun anak-anak keturunan itu dipanggil Banu Asfar, Banul Asfar. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibnul Ambari juga dia menukilkan bahawa pernah orang-orang Habsyah mengalahkan orang-orang Rom dalam peperangan. Akibatnya perempuan Rom dijadikan hamba abdi dan disetubuhi oleh orang-orang negro Habsyah. Hasilnya lahirlah anak-anak kasukan yang kulitnya berwarna antara hitam dan putih, dikatakan orang-orang Asfar, orang-orang kuning ya. Kulit kuning. Pendapat yang ketiga, Ibrahim Al-Harbi dia kata Banul Asfar maksudnya Asfar bin Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim. Al-Qadhi Iyad kata pendapat ini lebih baik daripada pendapat Ibnul Ambari tadi. Jadi Banul Asfar, orang-orang kuning dikaitkan dengan nama Asfar bin Rum. Pendapat yang keempat, menurut satu pendapat, warna kulit Aish bin Ishaq bin Ibrahim sangat merah. Dia berkahwin dengan sepupunya, anak kepada Nabi Ismail. Hasil perkahwinan itu, dia digunakan 6 orang anak. Salah seorang daripadanya bernama Rom. Warna kulitnya sangat kuning. Anak cucunya kemudian menjadi ramai sehingga terbentuklah daripadanya satu bangsa yang dikenali sebagai Rom. Oleh kerana warna kulit Rom sangat kuning, anak cucu beliau kemudian memanggilnya sebagai Banul Asfar ataupun anak-anak orang yang berkulit kuning. Yang kelima, pendapat kelima, Ibnu Hisham menuliskan dalam At-Tijan bahawa nenek Aish bin Ishaq iaitu Siti Sarah telah memakaikan perhiasan-perhiasan emas kepada cucunya Aish. Kerana kilauan emas dan yang kuning itu beliau digelarkan sebagai Asfar. Jadi yang kelima ni Ibnu Hisham dia menukilkan pendapat, dia kata nama Banu Asfar ni sebab dia banyak pakai emas. Emas kan kuning kan. Jadi dia banyak pakai emas. Masa mula-mula tu lah dia banyak pakai emas. Jadi dia dapat gelaran anak yang warna kuning ataupun emas. Okey, kita berhenti dulu dekat nota kaki yang ke-114 ni. Kita insya-Allah akan sambung ke nota kaki yang ke-115. Jadi saya bukakan soalan. Kalau ada soalan nak tanya, silakan. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Kalau ada pun Alhamdulillah. Silakan. Kalau ada soalan. Kita berhenti dulu sampai ke muka surat 227. Sambungan selepas ni, muka surat 227. Ya? Atas sekali kita akan sambung. Di atas sekali. Silakan kalau ada soalan, silakan. Okay, nampaknya tak ada soalan kalau tak ada soalan, saya rasa cukuplah sampai di sini. Minta maaf banyak kekurangan kesilapan saya tadi di awal tadi. Ada lambat sikit tak dapat internet untuk mulakan kelas tadi. Jadi minta maaf banyak kalau ada kekurangan sikit. Ada soalan ke? Kalau ada soalan sempat lagi. Kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sampai sini dulu, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi meluangkan masa, melapangkan masa. Insya-Allah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.